Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Ini dia kata ada amun nak lihat video untuk janggut masa hidup projek membodohkan umat. Video apa ni? Syihabuddin Ahmad Dia kata umat terus dibodohkan lah. Projek membodohkan umat terus. Dia kata untuk apa ni projek ini nak kira nak bijak nak membijakkan umat lah. Dia kata membijakkan umat betul ke? Aku tengok video-video lama, amo tengok video-video lama. Duduk apa ni? Apa ni? Duduk merliak apa ni video ulama-ulama dulu. Video ulama macam Habib Omar duk lihat ni, duk lihat video Habib Omar semaya ke apa. Tu projek membijakkan umat kau tu. Aku rasa projek membodohkan umat. Projek untuk menunjukkan apa ni? Nak tunjukkan kebodohan diri sendiri benarnya. Itu projek untuk menunjukkan kebodohan diri sendiri. Bukan projek membijakkan umat. Itu. Apa nak kata ni? Batu dia kata membodohkan akak. Dia membodohkan akak. Bodoh akak. Akak umat, akak demo. Baik ada demo, kau baik ada. Kau ni? Baik ada kau lagu tu. Ataupun surah ada. Gitu. Baik demo lihat perlu ni lihat video-video ustaz kapan itu guru lah. Kalau ustaz biasa tak ada masalah. Kalau benda cerita kat rumah tak ada masalah. Habis Omar pun dia nak lihat ni gini ulama-ulama besar pun nak lihat. Nak tunjuk hebat daerah tu. Tu. Lepas tu dia kata waris pahlawan Melayu 200 tahun lebih. Ada seorang tok guru hidup 200 tahun lebih. Amat tak tahulah ulama tu hidup lagi ke tak. Tapi kalau 200 tahun lebih, kalau ada Tok Guru Baba 200 lebih di tan ni, memang ada. Tok Guru lama, hidup lama. Bama pernah cuba Tok Guru lama. Yang pernah hidup. Siapa 130 tahun. Amba pernah jumpa 130 tahun. Lagu mana dia boleh hidup? Satu memang kena memang ajar dia sampai 130 tahun. Kedua, dia jaga pemakanan. Dia bukan makan macam kita zaman lah ni. Dulu makan ubi kayu, makan jenis tak ada kimia. Tak ada bahan-bahan toksik. Tu sebab tu boleh tumbuh sehat lagi. Lepas tu dia tengok koklet, bukan tu tengok telefon kita ni, tengok telefon. Selek-selek tengok telefon. Lagu mana tak suri tumbuh sehatnya. Dia tengok baca kitab. Baca kitab lah, tengok Bada tunggu boleh hidup sampai 130 tahun. 200 tahun. Kalau tunggu boleh 200 tahun hidup, mungkin boleh jadi. Ya boleh tu. Benar tak ada masalah. Bukan benda buat jadi wajib. Tu. 200 tahun. Boleh jadi. Okey, ada Tok Guru hidup sampai 200 tahun. Pak Ahmad pernah jumpa 130 tahun. Tepi mata Ahmad lepas tu nak kata apa? Pak dia jaga pemakanan. Jaga mata, jaga semua. Bukan main-main. Kalau macam lah ni, kalau lemon nak kata nak ikut umur lemon, umur biasa orang mati 90 lebih. Tengok demo tu siapa? Demo tu siapa? Makan dia jaga kau tak? Kau pakat makan belakang. Ada ayah makan semua ayah. Tak tahu ayah tu siapa meleh. Maksudnya apa ni? Ayah tu kena cocok kau tak cocok kau. Dulu orang dulu macam ayah. Kebanyakan orang tua cerita, orang lama cerita. Dia kata orang dulu makan ayah apa? Tak makan ayah cocok ni. Orang dulu. Jadi kalau perok pun kalau makan ayah kapuk, kalau makan ayah kapuk, perok tak ada kena cocok, tak ada kena kapuk makan gitu.
Batu umur panjang tu dulu orang hidup ada sampai 101, 103, 102. Bahkan apa? Pemakanan dia. Bagi kita ni masalah pemakanan benar. Kimia banyak sangat makanan tu. Kalau tengok bahan toksik dalam makanan tu, itu boleh menyebabkan sistem kita ni kalau belajar sains, sistem saraf kita akan jadi kendur. Abang Amal nak tegur lah. Lagu tu lah nak ceritanya. Lepas tu dia kata lagi, Tok Janggut sampai hidup 172 tahun. Tapi Tok Janggutnya Abang Amal pernah dijumpa sore Ustaz Abdullah Qari di Kubeki. Amal pernah jumpa. Masa tu Amal nak kaji tentang dia, tentang Ustaz Abdullah Qari lah untuk dia datang dia. Amal ingat ayah hamba. Dia ayah hamba. Bak ayah hamba tu anak murid dia. Anak murid Ustaz Abdullah, almarhum Ustaz Abdullah Qari ni lah. Masa ngaji UN. Anak murid dia. Jadi hamba pergi ke dengan ayah hamba. Lepas tu nak ambil bela tak sikit lah. Dia pun uwi. Lepas tu dia cerita sikit tentang Tok Janggut tu. Cerita Tok Janggut ni. Dia kata Tok Janggut bukan mati. Kena heret. Apa ni? Heret community tu. Yang British kena heret tu. Ialah muka yang serupa dengan dia. Muka yang serupa. Ada orang adik dia tu. Muka serupa dengan dia. Heret kena tu. Sebab dia buat kajian lah. Dia tunjuk lah. Dia tunjuk bukti dia jumpa dengan Tok Janggut. Amba tanya juga apa. Tak pergi ke apa ni? Tak pergi ayat ke bahagian-bahagian sejarah Malaysia ni. Dia kata dia tak ada. Sebab dia pun banyak kerja. Sebab dia pun masa pergi tu dia banyak tulis kitab dah. Banyak terjemah kitab Rumi macam-macam lah. Terjemah kitab. Kalau orang kenal, orang tahu. Kalau orang ngaji UN ni, orang ngaji lama-lama lama dia tahu lah Ustaz Abdullah Qari ni. Gitu lah. Aman ayatnya. Benda ni kalau 170 tahun ni, alih amat tak tahu umur berapa. Tapi dia kata ya, masa tahun 2000 lebih tu dia jumpa dengan Tok Janggut. 2000 lebih, tahun 2000 lebih. Tu. Ustaz Abdullah Qari mati dah baru-baru ni. Accident itu. Tahun bila? 2000 berapa? 2020 ke 2021. Kita tak ingat apa. Baru 2 tahun 3 tahun gitu lah. Lepas tu dia kata turah hukum. Amal tengok dia ni baca dia amal tengok dia baca komen. Dia kalau hukum melalui komen. Dia baca komen. Kalau benda yang dia bersetuju, dia setuju, ia mengiyakan. Dia setuju, ia mengiyakan. Dia tak setuju, ia komen je komen. Amba pun malah nak kecek banyak lah. Jenis orang lagu ni. Jenis nak keluar hukum melalui, bukan nak tanya, nak tunjuk pandai lah. Nak tunjuk hebat. Nak semua benda nak kecek. Semua benda nak kecek. Amba dia juga jenis semua benda nak kecek. Perlu diselidiki. Ni betul Amba ayat dia kata ayat perlu diselidiki. Memang perlu diselidiki pun. Tapi dia tu dia selidik ada sebelum dia buat video tu. Demo tu Syahabudin tu selidik ada dia buat video. Dia sendiri pun tak selidiki. Lagu mana dia nak kata nak suruh orang selidiki? Selidiki, nak suruh orang selidik. Dia sendiri pun tak selidik. Nak kecek bahasa sejarah. Tak kena cara demo kecek tu. Nak ayatnya. Lepas tu dia katakan dia ceritakan. Atau patutnya betul tak? Patutnya dia katakan dia ceritakan ni Amba setuju. Sebabnya patutnya dia mengikut kajian saya. Gini. Patutnya lagu tu lah. Dengan bukti-bukti sikit-sikit. Ataupun mengikut orang-orang tua kau dulu. Ya sejarah ni ada macam-macam sejarah ni. Sebelum Amba pergi panjang ni. Nak pergi panjang. Amba pernah buat. Amba ni minat sejarah. Tapi Amba bukan dia ni pekaji memang bukan terjun bidang tu. Maksudnya buat kaji betul-betul lah. Tak lah. Amba sekadar minat baca sejarah. Lepas tu minat dengar sejarah. Kalau mengikut sejarah, kalau nak kaji sejarah, nak satu fakta, kita kena ada sumber prima. Demo PR sumber prima lagu mana?
Dan maksudnya daripada buku, daripada macam mana manuskrip kau apa kau, ataupun perjumpaan dengan orang yang kita nak kaji tu sendiri. Kita ambil gambar sikit, ataupun dengan buku yang ditulis sikit, kita tengok pula di tempat pergi. Itu sumber prima. Itu sumber sekunder disokong dengan sumber prima dengan bukti tepat di lapangan. Tu dikatakan sumber prima. Sumber sekunder ni dia sumber yang kedua. Mungkin ada dari segi buku, orang buat kajian, kita tengok dari segi buku. Itu sumber sekunder. Lepas tu ada juga mungkin boleh jadi benda sumber sekunder ni kita boleh tengok melalui kita boleh dengar melalui percakapan orang. Orang cakap tentang ni. Cakap. Ya ni ada cakap. Pak Mak contohnya, Pak Mak cakap gini. Pak Ak cakap gini. Dia mari kecak. Tu sumber sekunder. Tapi benda tu kita tak boleh nak sahihkan lagi. Dia kena ada sekali dengan sumber prima. Sumber betul-betul sumber utama tu. Maksudnya kita pergi dia kata tempat ni lah tempat kali dia nak pergi. Dia pergi Pasir Mah, kita tengok pergi Pasir Putih, tempat sikit. Kita tanya dia ni. Lepas tu kita tanya dia ni, lepas tu orang yang ni pula tunjuk sumber prima. Tunjuk lah bukti-bukti dengan buku penulisan. Baru disokong, baru sumber sekunder ni disokong dengan sumber prima, baru jadi hujah kuat. Bukan kita kali geng-geng biasanya geng-geng sebelah sana dia terus nak tolak terus benda ni. Benda cerita-cerita ni dia tak siap pakar. Dia nak buat kajian sejarah ni macam kajian hadis. Dia mau tak kaji hadis, dia mau nak pandai-pandai dia mau nak kaji sejarah. Dia mau pandai-pandai apa ni? Nak pandai macam dia mau pekaji sejarah. Jahanam musia boding. Amun nak ya lagu tu. Jahanam. Bukan projek membijakkan umat ni, dia mau buat projek membodohkan umat. Projek membodohkan umat dia mau buat ni. Ni. Amun nak ya. Itu. Okey, tu. Lepas tu isu terjangkut dia ada sebut juga isu terjangkut berkaitan ketaatan kepada sultan. Berketaatan kepada sultan. Lepas tu ketaatan kepada sultan. Okey, isu terjangkut bukan lawan sultan. Dia bukan lawan sultan Tok Janggut ni. Dia lawan British. Lawan penjajah. Yang main menjajah. Lepas tu dia kutip cukai yang tinggi. Lepas tu dia melawan. Dia buat apa ni? Buat ani orang rakyat. Kebangkitan rakyat. Jadi Tok Janggut yang memulakan. Dengan ada beberapa sekutu dia. Dia makan apa yang gitu. Kau kata dia bukan lawan sultan. Begitu juga. Ya boleh kian ni. Dia macam Palestin sekarang. Lawan penjajah tu. Israel itu penjajah. Israel itu jajah negara Palestin. Israel mana ada negara. Dia main jajah negara orang. Lepas dia ngaku dia tu. Lepas tu dia macam-macam peraturan. Rakyat boleh setahun dua boleh sobar. Dia banyak tahun tak kena sobar lagi. Itu bukan lawan tu. Dia mau menuntut hak dia. Begitu juga Tok Janggut. Zaman dulu berhenti buat macam-macam. Penjajah buat macam-macam. Ikutlah Jepun kau apa. Buat macam-macam. Buat macam-macam. Cukar ni. Takkan rakyat nak duduk dia dah. Ada seorang pun bakit. Dia berani lawan menetel ni. Tok Janggut ni suara lah. Bila demo ni tak serengang ke apa, demo ni buat kasar dengan pistol ke apa, baru dia guna senjata. Dia pergi ke apa dia. Dia bukan terus hakak senjata pergi tembak lalu dah. Maksudnya dia pergi jabat Kota Baru tu. Dia membatah. Maksudnya dia kata ni tak betul ni cukai ni cukai ni kena cukai ni lagi. Lepas tu pihak berhenti mari
Dengan aju pistol gini-gini. Tak kena dia lagi. Mesti undur keri kau undur pistol kau mana ada. Tak kena dia lagi. Pengecut kalau demo dia lagu tu. Orang tindak demo tu rumah demo. Orang nak menjek demo tak kena demo nak dia lagu tu. Mesti nak lawan juga. Aduh, tak kena demo siapa ni. Isu dia. Dia kata gitu. Lepas tu isu tu janggut membina kerajaan baru. Demo silap demo tu dia besar demo awak mari tu membina kerajaan baru. Demo nak tahu tak? Zaman dulu lah ke mana kerajaan. Dulu kalau nak cerita demo ni, siapa dia? Dengar ni. Kalau nak cerita ni demo ni membina kerajaan baru ni. Dulu kalau Kelantan ni banyak kerajaan. Maksudnya kerajaan utamanya kerajaan tu utamanya Sultan lah. Ya dulu banyak ada Raja Hilir, ada Raja Hulu, ada Raja Pinggiran. Dulu macam-macam raja dulu. So tempat tu berapa raja ada dulu. Bak dulu ya bukan macam lah ni ada sepada gini-gini. Lah ni ada sepada. Dulu nak pergi mana-mana tak perlu banyak-banyak susah, banyak kena. Dulu macam-macam raja. Bukan maksudnya baru bina kerajaan baru. Demo mengaku kuasa demo ni. Tuduh berat demo ni. Tuduh berat. Demo kata membina kerajaan baru. Demo sendiri perlu mari bukti tu. Demo tak lengkap cek mono gitu. Demo kata demo kaji hadis. Demo kata kaji hadis. Mana bukti demo? Mana benda sahih demo? Hai berat demo tu dia. Siapa dia amat ni? Lepas tu dia kata Abu Musalli mata batin. Mata batin ni Ambo tak setuju lah. Ambo tak setuju mata batin lah. Sebabnya kalau mata batin sekalipun dia mau boleh tengok benda apa ni? Benda gaib. Maksudnya dia mau Tuhan buka hijab ke apa. Kalau dia mau Tuhan buka hijab pun jangan nak cerita ke orang lah. Bakal buka hijab demo nampak setel pun demo nampak. Tak ada orang nak tengok hijab, nak buka hijab. Banyak benda kalau bila tengok kalau tu buka hijab, demo tengok setel tak demo tak lihat hijau mari. Demo tengok neraka tengok syurga demo tak lihat hijau mari maksudnya. Demo tak nak caku, demo tak nak pergi ngaji, tak boleh sok apa tu zikir sok mo. Barang apa takut. Batu tu hijab tu. Kalau benda batin, mata batin ni jangan duk kecek lah. Ambo tak setuju juga. Ambo setuju dengan siapa dia lah. Kalau benda batin, mata batin. Benda ni ambo setuju lah. Lepas tu dia kata data daripada Quran dan Sunnah. Betul lah. Betul. Kalau benda batin ni, kalau benda perkara kena mari benda-benda hadis sahih ke apa ni. Kalau perkara raib lah. Perkara raib memang tu Ambo setuju lah. Lepas tu surah surah Al-A'raf ayat 188 ayat 50. Ambo tak tahu syarah dia lagu mana. Mengikut ulama tafsir lepas tu. Ulama tafsir lagu mana Ambo tak tahu. Ambo malah nak rujuk tafsir lah. Ambo malah. Lepas tu dia kata Al-Asy'ariyah benda tak mustahil dia kata lah. Antara ayat dia benda tak mustahil. Tu. Sini benda tak mustahil ni. Al-Asy'ariyah benda tak mustahil ni. Tak mustahil ke apa? Tak mustahil ke apa? Mustahil adat ke? Mustahil akal ke? Mustahil syarak? Nak letak mustahil mana ni? Kenapa yang situ? Abang tak kecek banyak. Benda ni kena ngaji. Benda ni kena pergi ngaji. Ilmu tahid mudah. Apa nak ngaji tu dah lah tu. Belakang tu. Benda tak mustahil. Mustahil ke apa? Mustahil adat ke? Mustahil syarak ke? Mustahil akal. Itu kenapa Lepas tu dia kata lagi, jauhkan diri daripada kebodohan. Dia nasihat lah. Daripada kebodohan. Tu. Amal nasihat jugalah. Jauhkan daripada membida'ahkan orang. Jauhkan juga untuk menipu umat. Itu. Jauhkan juga
Jauhkan juga diri daripada Wahabi, Syiah, Mu'tazilah yang seumpama dengan Mujassimah ataupun Khawarij atau liberal ataupun macam-macam seumpama benda-benda yang terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Maka jauhkan diri daripada mereka sekalian itu. Dekatlah dengan ahli sunnah wal jamaah, bukan as-salafi, bukan al-wahabi, bukan al-qaumudami, al-qaumudi, bukan gitu. Dekat dengan golongan ahli sunnah wal jamaah. Jangan cari, tak kira lah, janganlah cari yang Allahumma salli alaihi. Jangan cari yang buruk akhlak macam ni yang cakap uduh daripada pihak Wahabi sendiri ke, ataupun daripada pihak ahli sunnah wal jamaah sendiri yang cakap uduh. Ada macam-macam puak. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.